Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita tadabbur surah baru daripada juz' amma, iaitu surah Al-Buruj. Surah ni, surah Al-Buruj adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ini mengandungi 22 ayat. Dan mengikut pendapat Al-Maraghi, surah ini turun selepas surah Asy-Syams. Intipati kepada surah Al-Buruj ialah Alhamdulillah. Intipati kepada surah Al-Buruj ialah kewajipan beriman kepada Allah dan kewajipan berdakwah, serta kelebihan orang yang sabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan beriman dan berdakwah kepada Allah dan kelebihan keutamaan orang yang sabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian ulama ataupun ahli tafsir mengatakan dalam surah Al-Buruj ada kisah. Ada satu kisah tapi Allah sebut secara ringkas. Kisah bagaimana seorang raja yang zalim, yang kejam, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mendapati sebahagian besar rakyatnya beriman kepada Allah, maka raja ni telah memaksa rakyatnya yang beriman kepada Allah supaya murtad balik. Kalau tidak murtad balik, dia akan bakar. Lalu raja ni menggali parit yang besar seperti sungai, kemudian dinyalakan api yang kuat di dalam parit tersebut. Alhamdulillah. Kemudian ditangkap semua yang beriman dan dipaksa supaya mereka kembali pada agama nenek moyang mereka. Kalau tidak, mereka akan dipaksa supaya terjun ke dalam parit yang penuh dengan api. Cerita ni Allah sebut dalam ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Celakalah mereka-mereka yang menggali parit, iaitu raja dan kerajaannya, yang an-nari zatil waqud, kemudian menyalakan api di dalam parit itu, dan akhirnya semua yang beriman mati dibakar. Jadi ada sebahagian ahli tafsir mengaitkan kisah ni dengan satu hadis Nabi SAW yang panjang. Hadis ni hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita baca dulu hadis ni sebab dia berkait dengan kisah raja yang zalim yang membakar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis inilah, hadis ni cerita tentang seorang remaja ataupun pemuda yang digelar sebagai Ghulam ad-Da'wah. Dan daripada kisah Ghulam ad-Da'wah inilah kita mengambil inspirasi untuk membuat kerja dakwah berpandukan kepada kisah Ghulam ad-Da'wah ini
yang begitu cekal, begitu berani, begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk menyampaikan hidayat kepada manusia dan demi untuk menyelamatkan seramai mungkin manusia daripada api neraka, sehingga dia sanggup untuk mengorbankan kehidupannya, nyawanya, kesenangannya. Tanpa langsung memikirkan masa depannya, dia korbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan seramai mungkin manusia daripada azab Allah di akhirat yang kekal abadi. Okey, kita baca kisah ni daripada hadis. Kita biasa dengar ghulam ad-dakwah, pertubuhan ghulam ad-dakwah. Sebenarnya apa makna ghulam ad-dakwah? Dari mana kita ambil nama ni? Sebenarnya kita ambil daripada kisah yang disebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dan hadis ni panjang lebar. Kita baca daripada an Suhaib radhiyallahu anhu, daripada Suhaib anna Rasulullah SAW qal. Kita baca, kita terjemah dan kita ambil pengajaran. Qala Rasulullah SAW, kana malikun fi man kana qablakum. Kata Nabi, dulu ada seorang raja sebelum kamu. Bila Nabi menceritakan seorang raja sebelum kamu, makna Nabi nak kita ambil pengajaran. Cerita yang dibawa oleh Nabi, tujuan utama ialah supaya kita ambil pengajaran dan panduan. Bukan sekadar cerita, bukan sekadar penglipu lara. Sebab Nabi tak akan bercakap benda yang sia-sia. Okey, kata Nabi, dulu sebelum kamu ada seorang raja dan wa kana lahu sahirun, dia ada seorang tukang sihir. Falamma kabira, manakala tukang sihir ini telah kabira, tua, qala lil malik, tukang sihir ini berkata pada raja, inni qad kabirtu, wahai raja, aku telah tua, fab'as ilayya ghulaman, carilah untuk aku seorang ghulam. Ghulam ni makna budak. Untuk apa ni? Wa'allimuhu as-sihra, untuk aku ajar budak ni ilmu sihir. Okey, di sini apa pengajarannya? Pertama, Nabi nak beritahu raja-raja yang dulu yang kufur kepada Allah, yang zalim, kebiasaannya mesti memiliki tukang sihir. Raja ni ada tukang sihir, Firaun pun ada tukang sihir. Kenapa? Kenapa raja-raja yang kufur kepada Allah, yang zalim, bila mereka memerintah, mesti ada bersama mereka tukang sihir? Apa tujuannya? Kalau nak bagi nasihat, dia carilah penasihat yang betul-betul kan, yang berilmu. Tapi tukang sihir ni bukan cakap betul. Apa makna sihir? Sihir ialah menipulah. Menipu keadaan yang macam ni, dia gambarkan keadaan yang macam lain kan. Kadang-kadang ular, kadang-kadang tongkat, tapi dia menipu, menampakkan macam ular. Itu kerja sihir. Menjadikan orang tertipu, terpegun, terpedaya. Jadi kenapa raja-raja yang zalim sejak dulu lagi mesti ada tukang sihirnya? Sehingga kan bila tukang sihir itu dah tua, nak mati, mesti dia akan ajar kepada orang lain supaya mewarisi ilmu sihirnya dan supaya dapat membantu raja ataupun kerajaan yang zalim. Kenapa? Sebab hikmahnya ialah, bukan hikmah lah. Sebabnya ialah, raja bila zalim, benda tu adalah salah. Dan dia kufur kepada Allah pun salah. Jadi kesalahan itu dia dah tutupi dengan supaya rakyat nampak dia tak salah, dan supaya rakyat nampak dia tu hebat. Bila rakyat nampak raja tu hebat, rakyat akan terus sokong dan undi. Kan? Macam mana raja nak rakyat nampak kerajaan dia hebat? Macam mana? Dengan sihir. Campak je tongkat, nampak macam ular. Jadi bila nampak hebat, rakyat pun gerun, maka rakyat pun sokong.
Okey, itu raja-raja dululah. Raja-raja sekarang ada tak tukang sihir? Pemerintah sekarang. Ada ke? Ada. Tapi dalam bentuk yang lain. Kata ulama, setiap raja bila dia kufur kepada Allah, bila dia zalim, mesti ada tukang sihir. Cuma bentuk sihirnya berlainan. Kalau dulu tukang sihir dalam bentuk tukang sihir, kemudian menipu rakyat dengan sihirnya. Tapi sekarang, pemerintah sekarang yang zalim ke, yang kufur kepada Allah, sihir mereka ialah material, pembangunan, duit. Betul tak? Bagi duit je, boleh bertukar tak? Jadi duit tu macam sihir. Bagi jawatan je, bertukar. Betul kan? Kadang-kadang dalam setahun, 3 parti. Sebab apa? Sebab disihir. Oleh siapa? Oleh duit. Jadi sihir dalam bentuk moden ialah duit, jawatan, pembangunan. Okey. Jadi tukang sihir ni, bila dia tua, dia suruh raja cari budak, kan? Untuk ajar sihir. Pertama, kenapa cari budak? Kenapa tak cari orang yang dah dewasa ke, umur 40 ke? Kenapa? Senang? Pendidikan yang paling senang, paling mudah ialah ketika masih kanak-kanak. Dan sebab itu daripada Islam. Sebab tu Nabi kata, ajarlah anak kamu salat ketika umur 7 tahun, bukan umur 17, bukan umur 70. Sebab bila dah dewasa, macam-macam dalam kepala dia, degil keras kepala, susah nak tinggal apa yang telah diamalkan. Jadi kalau nak ajar benda yang sesat pun, kena pilih budak yang masih fresh. Kalau nak ajar yang benar, lagilah kena pilih budak-budak, kan? Fresh. Sebab itulah sekarang, sistem yang ada, dia nak pilih pelajar cemerlang, kan? Nak pilih orang yang hebat, dia pilih bila ni? Masa bila? Bermula pemilihan untuk melahirkan pemimpin negara ke, contoh tokoh-tokoh yang hebat. Bila proses pemilihan bermula? Masa? Bukan sekolah menengah. Masa sekolah rendah, kan? UPSR 5A. Kemana dia hantar? Asrama penuh, kan? Mana lagi? Mara, sekolah sains, kan? Dia pilih masa kecil lagi. Yang tu yang bentuk tu. Lepas tu yang tak lulus tu, yang teruk-teruk, hantar ke mana? Sekolah tahfiz. Sekolah pondok, kan? Pergi Azhar. Yang tak cerdik, tak berapa cerdik, kan? Yang otak dah berapa. Nampak tak? Jadi sistem sekarang ni, dia ambil daripada mana ni? Dia pilih budak-budak cerdik daripada kecil lagi untuk dididik menjadi bukan orang yang beriman, tapi nak jadi pemimpin negara yang ikut fahaman tu. Ikut sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Jadi cara pemilihan daripada kecil lagi untuk membentuk pemimpin, diambil daripada siapa? Ni tukang sihir ni. Tukang sihir ni nak pilih pengganti dia, dia kata pada raja, cari budak, jangan cari orang dewasa yang cemerlang dalam UPSR. Okey, yang kedua, kenapa raja ni tukang sihir nak ada pengganti? Bila dia mati, apa kepentingan dia? Kalau dia dah mati, ada tukang sihir yang baru, apa kepentingan untuk dia? Sehingga dia pesan pada raja, cari budak aku nak ajar. Aku nak turunkan ilmu sihir. Dia tak ada apa-apa kepentingan dah, sebab bila dia mati, dia tak dapat ada allowance. Tapi kenapa dia nak tu? Kenapa dia nak perturunkan ilmu sihir? Kenapa?
Yelah, ada. Apa kepentingan tukang sihir ni? Dia dah tua, dia dah nak mati. Yelah, untuk apa ilmu dia diwarisi? Dia dah mati, dia tak ada apa-apa kepentingan pun. Ha? Ada, yelah, kerajaan bukan dia dah mati dah, tak dapat apa-apa dah. Mana ada kerajaan bagi elang lagi bila dia mati? Apa dia? Salah satunya bisikan syaitan. Syaitan nak ilmu yang sesat ni ada pewarisnya. Kenapa? Dengan sihir ni ramai akan berjaya disesatkan. Satu. Yang kedua, manusia ni walaupun dia sihir, walaupun dia sesat, tapi dia yakin tak betul yang dia pegang tu. Dia yakin. Buktinya apa? Buktinya dia tak bertaubat. Buktinya dia terus sihir. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, yakin tak akidah dia betul? Yakin. Apa bukti? Semua yang kafir tak terima Islam, mana dia yakin agama dia betul, pegangan dia betul. Masuk. Assalamualaikum. Oh, bagus. Hari ni ramai gulam. Ramai kanak-kanak, remaja. Kita nak cerita pasal remaja ni. Tepat pada waktunya. Okey, kita tadabbur surah Al-Buruj hari ni. Dan surah Al-Buruj ada kaitan dengan satu kisah yang Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Hadis ni panjang lebar, iaitu cerita tentang gulam ad-da'wah. Remaja yang berdakwah, kan? Jadi kenapa, soalan kedua tadi, kenapa tukang sihir ni, dia dah tua, dia nak mati. Tapi dia minta pada raja cari budak yang fresh, yang baru, untuk dia ajarkan ilmu sihir. Supaya dia teruskan, budak ni boleh teruskan sihir yang ditinggalkan oleh tukang sihir yang dah tua ni. Jadi soalan dia, apa kepentingan kepada tukang sihir ni? Jadi jawapannya satu ialah, itulah kerja syaitan. Syaitan benda yang sesat ni, dia akan pastikan akan berterusan. Kalau yang ni mati, sebelum mati, tinggalkan ilmu ni. Supaya apa? Dengan ilmu ni, tukang sihir seterusnya akan menyesatkan lagi ramai. Kemudian yang kedua, setiap orang yang sesat ni, dia rasa dia betul. Kan? Orang Yahudi, dia sesat, tapi dia rasa dia betul tak? Yahudi dan Nasrani. Ya? Sehingga dia kata apa dalam Quran? Apa kata orang Yahudi dan Nasrani dalam Quran? Ya Allah rakamkan. Dia kata apa antaranya? Dia kata waqalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak mungkin akan masuk syurga kecuali orang Nasrani. Yahudi pula kata tak mungkin akan masuk syurga kecuali Yahudi. Sampai tahap itu mereka yakin. Dan bila mereka yakin apa yang mereka pegang tu betul, mereka nak kongsikan. Mereka rasa bertanggungjawab. Jadi jawapannya tukang sihir ni kenapa dia pesan pada raja cari budak untuk dia turunkan ilmu sihir? Sebab dia rasa bertanggungjawab. Ilmu sihir ni betul. Jadi kalau aku mati dan tak ada pewaris, rugi. Benda yang baik kan. Maka carilah seorang budak untuk aku turunkan ilmu sihir sebelum aku mati. Dan budak ni bila besar boleh ganti tempat aku. Pengajaran untuk kita apa dia? Apa pengajaran untuk kita? Kalau tukang sihir yang sesat pun rasa dia betul, dan dia nak tinggalkan ilmu tu dan nak ilmu sihirnya disebarkan, maka kita yang memang betul-betul betul, akidah dah betul, Islam daripada Allah,
Kenapa tak ada rasa? Tak ada rasa nak sampaikan ilmu pada orang. Tak ada rasa nak kongsikan. Tak ada rasa nak turunkan kepada anak-anak cucu kita. Kenapa? Sedangkan kita yang sebenarnya betul, kan? Dan sebab itulah orang Yahudi Kristian, dia berdakwah seluruh pelosok dunia. Mana-mana ceruk, kampung, kawasan pedalaman, kita tak sampai, ustaz tak pernah pergi. Dia boleh pergi dan duduk di situ. Demi nak sebarkan fahamannya yang mereka yakin betul. Boleh faham? Itu masalah kita. Kita bila tanya agama kamu betul. Betul. Kalau betul kenapa tak kongsikan? Mana kamu pentingkan diri. Benda yang baik kena kongsikan. Betul tak? Kita kalau ada makanan, kita makan sorang-sorang. Ada 2-3 orang kat depan. Kita tak kongsikan. Orang kata apa pada kita? Kedekut kan? Kalau orang lain pun buat macam tu, kita kata tak pada dia kedekut. Kan? Cepat je kita menghukum, ni kedekut ni. Tapi bila kita ada agama, kita faham agama, faham Quran, ada 1000 orang depan kita jahil. Tapi kita tak sampaikan. Kita rasa tak kita kedekut? Rasa tak? Rasa ke tak? Saya rasa, saya yakin lah, bukan rasa. Saya yakin. Kalau semua ada perasaan macam tu, kalau aku tak sampaikan ilmu, aku memang orang yang kedekut. Aku memang orang yang pentingkan diri. Dia pun akan sampaikan. Kalau semua berperasaan macam tu, Islam akan tersebar. Islam akan mana dengan cepat. Tapi bila belajar, tak rasa nak kongsi. Dan tak rasa dia kedekut bila tak kongsikan. Akhirnya semakin ramai pelajar, tapi Islam tetap tak tersebar. Semakin banyak kelas yang dibuka, Islam tetap berlega di sekitar dalam kelas, di pondok, di sekolah, di universiti. Betul kan? Agak-agak pondok, sekolah Kristian dengan sekolah agama di Malaysia mana lebih banyak? Sekolah Islam, Mahat Tafiz. Al-Quran dengan Mahat Tafiz. Injil dan Taurat, mana lebih banyak? Quran. Sekolah agama Islam dengan sekolah agama Kristian, mana lebih banyak? Universiti Islam dengan universiti Kristian, mana lebih banyak? Kan? Betul tak? Tapi pergi kat kampung tu, ustaz tak sampai, padri Kristian sampai. Dia tak ada sekolah agama, dia tak ada Mahat Tafiz. Betul tak? Berapa ramai kawasan pedalaman di Malaysia, Kristian sampai, ustaz tak sampai. Sedangkan sekolah agama berlambak, universiti Islam banyak. Mahat Tafiz banyak, betul tak? Itu ada sentirong. Ada sentirong. Okey. Kemudian kita sedang baca hadis. Saya tak tahu, saya nak ulas hadis ni, rasa mungkin tak sempat masuk surah Al-Buruj. Tapi ini sangat penting. Sebab ini pun sebahagian daripada ayat surah Al-Buruj, ayat ke-4. Qutila ashabul ukhdud. Okey, lepas tu kan saya minta pada raja, carilah seorang budak untuk diajar sihir sebelum aku mati. Mana tukang saya ni bertanggungjawab tak? Bertanggungjawab ke tak bertanggungjawab? Bertanggungjawab? Mana bertanggungjawab? Dia nak menyesatkan orang. Tapi bagi dia, dia bertanggungjawab. Betul tak? Bagi dia, dia bertanggungjawab. Kemudian, faba'asa ilaihi ghulaman. Raja pun cari seorang budak untuk tukang saya ajar ilmu sihir. Raja cari cepat, segera. Kenapa? Sebab raja ada kepentingan. Dengan tukang sihir inilah, dia dapat kekal dalam kerajaan. Sebab dia boleh menipu rakyat dengan kuasa sihir. Rakyat kalau tengok pelik je, dia duraskan pangkah. Okey. Kemudian, budak ni datang ke istana untuk belajar sihir. Wa kana fi tariqihi iza salaka rahibun. Bila dalam perjalanan nak pergi ke istana, di pertengahan jalan on the way jumpa seorang rahib. Rahib ni seorang ahli ibadat dan juga berilmu. Jadi dia duduk sekejap. Ni punca budak ni yang asal nak dibentuk sebagai tukang sihir, tapi akhirnya jadi pendakwa yang hebat. Puncanya mana? Di sini ni. Rahib. Seorang je yang berilmu, tapi boleh melahirkan seorang pendakwah, dan seorang pendakwah menjadikan sebahagian besar rakyat beriman. Puncanya rahib ni.
Jadi bila budak pergi ke istana, on the way jumpa seorang rahib, dia pun duduk sekejap. Bila duduk ni, tanggungjawab orang yang berilmu, orang yang beriman ialah mesti sampaikan mesej tauhid. Dia pun ceritalah siapa Tuhan kita sebenar apa semua. Budak ni dengar terpegun. Sebab sesuai dengan fitrah. Budak bersih, fresh kan. Dan fitrah dia memang beriman kepada Tuhan. Tuhan yang hebat kan. Bila rahib cerita, masuk dalam kepala dia. Okey, lepas tu, dia dengar rahib sekejap, dia pun teruskan perjalanan ke istana untuk dia ajar sihir. Jadi setiap kali macam itulah. Bila nak pergi ke istana, nak dia ajar sihir, dia transit kat sini. Siapa ni? Tempat dia transit. Universiti Islam? Bukan. Mahatafiz? Bukan. Sekolah agama? Bukan. Seorang je. Ada bangunan sekolah. Dia belajar rahib. Dengan rahib ni pakai apa? LCD. Kosong. Nak bagi tahu kesan ilmu ni kalau ikhlas, walaupun tak ada sekolah, walaupun tak ada pelajar, walaupun seorang guru, kalau ikhlas, kesan dia hebat, luar biasa. Okey. Jadi bila setiap kali dia pergi sampai ke tukang sihir, dia akan lewat. Siapa? Dia singgah kat rahib. Dan setiap kali dia balik rumah, dia lewatlah. Sebab apa? Sepatutnya dia pergi satu tempat, sekarang dia pergi. Jadi bila sampai tempat tukang sihir marah dia. Kenapa lewat? Bila balik rumah, keluarga dia pula marah. Kenapa balik lambat? Bila dia respect kepada rahib, dia tak mengadu pada sesiapa kecuali pada rahib. Dia kata pada rahib, aku bila sampai tukang sihir kena marah. Kadang-kadang kena pukul. Balik rumah pun kena marah pada keluarga aku. Sebab balik lambat. Macam mana? Pengajarannya bila kita ada masalah, mengadulah pada orang yang kita percayai. Jangan mengadu pada semua orang. Fasyaka ila rahib faqala, ini solusi dia. Tengok rahib bagi solusi. Iza khashita as-sahib faqul habasani ahli. Kalau kamu takut dimarah dan dipukul oleh tukang sihir, bagi tahu pada tukang sihir, keluarga aku yang melambatkan aku. Aku datang lambat ni sebab sarapan maksiat lambat kan. Apa-apa je lah. Dan bila kamu balik, takut mak kamu marah, bagi tahulah yang melambatkan aku ialah tukang sihir. Sepatut dia ajar sejam tapi sampai sejam setengah. Bercakap benar ke tipu? Tipu ke benar? Tipu, okey. Boleh tak rahib ataupun orang beriman mengajar anak murid dia supaya menipu? Boleh ke? Tak boleh. Tapi ni rahib ajar ni. Itu pengajaran tu. Kenapa? Kenapa dia ajar anak murid dia menipu? Apa dia? Apa strateginya? Apa tujuan? Untuk budak apa? Dia sebab tu ada kaedah kan. Bila tak boleh bercakap bohong kecuali 3 tempat kan? Kan? Bercakap bohong bagi orang beriman adalah haram kecuali 3 tempat. Pertama, dalam peperangan. Yang kedua, bila nak mendamaikan antara dua pihak. Bila nak mendamaikan antara dua pihak. Yang ketiga, antara suami dan isteri. Okey, rahib ni bercakap ajar bohong kepada budak ni masuk bab yang mana? Yang kedua. Nak berdamaikan antara dua pihak yang bergaduh kan? Budak dengan tukang sihir dan budak dengan ibu bapa. Subhanallah. Lagi pula, kalau rahib minta ajar berbohong, apa akan jadi? Katalah budak ni cakap benar kan? Aku lambat sebab singgah dekat rahib belajar. Lepas tu pergi tukang sihir pula, dia bagi tahu, aku lambat sebab singgah. Apa jadi kalau dia bercakap benar? Habis. Hancurlah budak ni. Budak ni sebelum beriman, dia akan dah rusak dah. Mungkin dibunuh kan? Jadi maslahat budak ni, supaya dia beriman lebih besar daripada bercakap benar. Ketika itu dibenarkan bercakap bohong demi untuk sampai pada matlamat yang jauh lebih besar.
Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Contohlah, kita nak belajar agama kan? Di masjid ke dengan seseorang. Lepas tu, bapa kita memang tak setuju. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak akan faham agama dan agama kita akan timpang. Boleh tak kita berbohong dengan mak bapak masa tu? Boleh? Macam mana nak berbohong, dek? Cuba. Boleh? Cuba berlakon. Berlakon. Berlakon berbohong. Ha? Cakap dengan ayah. Ya. Ayah, boleh tak nak keluar dengan kawan? Oh, soalan tu terperangkap tu. Bila ayah kata tak boleh, sudah. Sebab adik tanya tu, bukan nak. Jadi lakonan gagal lah. Tak, jangan tanya boleh tak. Ada nak jumpa kawan. Nak bincang bab satu subjek ni, adik tak faham. Dan dia ni kawan ni memang pandai. Bapak mesti bagi. Kenapa? Bapak memang nak adik lulus subjek tu. Boleh? Ini berlakon saja, jangan buat betul. Contohlah, contoh. Okey. Kemudian fabainama huwa ala zalik, dalam perjalanan pergi ke tukang sihir dia singgah kat rahib, kemudian dia balik ke rumah, besok dia pergi lagi singgah kat rahib kan. Satu masa ada satu binatang besar. Kata Nabi, habasat fabainama huwa ala zalik iza ata ala dabatin azimah. Dabah ni satu binatang yang besar, bukan dinosaur. Yang menghalang orang ramai. Duduk tengah jalan. Jadi orang ramai nak melintasi jalan tu, tapi ada binatang besar yang menghalang. Jadi budak ni kata apa? Al-yawm a'lamu as-sahiru afdal am rahib afdal. Hari ini aku tahu. Aku akan tahu. Rahib yang terbaik ataupun tukang sihir yang terbaik. Sekarang budak ni, dia belajar berapa sekolah? Berapa guru? Dua. Satu guru, tukang sihir. Yang kedua guru, rahib. Jadi dia pun, walaupun yang rahib cakap tu betul, tapi kadang-kadang budak kan, dia nak keyakinan. Jadi bila ada binatang yang menghalang tengah jalan, dia kata, hari ini aku dapat tahu yang mana sebenarnya lebih betul. Tukang sihir ke rahib. Kemudian, fa'akhadha hajara, dia pun ambil batu. Faqala, lalu budak ni berkata, Allahumma, dia sebut nama Allah. Ini ajaran daripada sihir, daripada rahib. Ya Allah, in kana amra ar-rahib ahabbu ilaika. Wahai Tuhan, sekiranya urusan aku bersama rahib ini lebih engkau suka daripada urusan aku bersama tukang sihir, faqtul hadhihi dabah. Bunuhlah binatang ni. Dia tak kata aku akan bunuh, dia suruh Allah bunuh. Cuma dia usaha ambil batu baling. Itu akidah tu. Dia tak kata aku bunuh, dia kata Allah bunuhlah. Cuma ada usaha tak? Mesti ada usaha. Dia ambil batu, kemudian dia baling. Dan tujuannya apa? Apa tujuan dia baling batu ni kepada binatang? Apa tujuan? Supaya orang? Tengok. Orang bila hati bersih, dia fikir masalah dia ke masalah orang? Dia fikir apa? Ini budak yang hebat. Bila beriman kepada Allah, terus dia fikir masalah orang. Orang ramai nak pergi kerja, pun nak hantar anak sekolah, ada binatang menghalang ni. Aku mesti buat sesuatu, bantu mereka. Itulah nilai-nilai seorang pendakwah. Fikir orang je. Kalau fikir dia, tempat ni ceramah berapa ratus, tempat ni ceramah berapa ratus, Islam tak akan berkembang. Islam tak akan ke mana. Jadi dia pun ambil batu, kemudian ramaha, dia pun baling, faqatalaha wa madannas. Maka dengan batu itu, bila dia baling, Allah matikan binatang tu, kemudian orang pun dapat jalan. Jadi besar tak kesan kepada orang ramai hasil perbuatan budak ni? Besar tak? Apa kesan dia?
Apa kesan dia? Apa dia? Dah kesan orang ramai. Ni orang ramai satu hari akan jadi mad'u kepada budak ni. Akan jadi sasaran dakwah. Tapi sebelum budak ni menyampaikan tauhid, apa yang dia buat pada orang ramai? Buat kebaikan. Itu makna strategi dakwah apa dah? Tackle hati orang ramai dulu. Jangan terus bak hukum, ni haram, ni salah, ni bid'ah. Orang tu lapar, orang tu rumah bocor, orang tu gas habis. Boleh faham? Bantu orang dulu. Tackle hati orang dulu. Jadi bila orang ramai dah tengok, budak ni baguslah. Dia tak ada kepentingan apa-apa. Bukan nak duit, nak pangkat, tak. Percuma. Makna budak ni kena bagi perhatian. Sebab itulah Ghulam ni, Pertubuhan Ghulamun Dakwah, kita ambil pendekatan tu apa? Bagi bantu orang. Bagi bantuan. Dia perlukan duit, bagi duit. Dia perlukan surau, bagi surau. Rumah rusak, kita baiki. Kan? Anak tak cukup makan, kita bagi susu dan sebagainya. Bagi. Lepas bila kita bantu, kita nak sampaikan dakwah mudah. Okey, kemudian bila binatang tu mati, orang pun dapat pergi, dia pun balik jumpa rahib dan dia report. Ini tanggungjawab seorang anak murid. Bila ada masalah ataupun benda yang besar dan penting, kena bagi tahu siapa? Guru dia. Dia tak bagi tahu mak bapak dia. Kenapa tak bagi tahu mak bapak dia? Kenapa tak bagi tahu tukang sihir? Yang sponsor dia belajar siapa? Mak bapak dia. Tak. Sihir. Raja. Penaja utama dia raja. JPA. Sepatutnya bila ada masalah dia beritahulah penaja dia, kan? Tak. Ataupun paling kurang bagi tahu pada mak bapak dia. Tak. Dan begitu siapa? Rahib. Kenapa? Sebab dia tahu dah yang saya ni tak berapa betul. Mak dia pun dari masih kufur. Rahib ni orang beriman. Jadi antara yang kufur dengan yang beriman, kena dahulukan orang beriman. Walaupun mak bapak kita sendiri. Bila dia tak beriman kepada Allah. Orang beriman adalah jauh lebih baik daripada kafir. Walaupun ia adalah mak bapak kamu sendiri. Okey, dia pun mengadu pada raja. Apa yang berlaku? Apa kata rahib? Apa kata guru dia? Faqala lahu rahib, "Ay bunayya, anta al-yawm afdal minni. Qad balagha min amrika ma ara. Wa innaka satubtala. Fa ini betulita fala tadullu alayya." Ya Allah. Kata rahib ni, okey, sekarang wahai Ghulam. Ghulam ni budaklah. Wahai budak, anta al-yawm afdal minni. Engkau hari ini dah lebih daripada aku dah. Apa pengajarannya? Apa pengajaran? Senang tak guru nak mengaku anak murid dia lebih baik pada dia? Senang ke susah? Mana ada, kan? Biasanya ada apa dia? Kamu jangan lebih pada aku. Jangan tanya lebih-lebih. Jarang ada guru yang mengajar anak murid dan dia nak anak murid dia jauh lebih alim, lebih baik daripada dia. Jarang sekali. Apatah lagi nak mengaku. Boleh faham? Itu makna orang beriman dia sentiasa tawadhu'. Dia tak ada kepentingan, dia tak ada dengki, dia tak ada cemburu. Kalau anak murid dia lagi hebat, lagi dia bersyukur. Lagi dia bersyukur. Bagus tak bagi guru kalau anak murid dia lebih hebat pada dia? Bagus tak bagi guru? Baguslah. Semua yang anak murid dia buat, dia akan dapat pahala tak? Ya, sebab dia pencetus. Dia yang mengajar. Murid itu hebat bermula daripada dia. Jadi biarkan anak murid kita berkembang. Jangan jadi anak murid sampai tok guru mati. Kadang-kadang ramai anak murid, kan? Bila nak ceramah, dia sorak. Bagilah peluang anak murid ceramah. Anak murid kamu dah 5 tahun. Dah habis Sahih Bukhari dan Muslim. Bagilah peluang sekali. Bagi tazkirah, kan? Ini bagaimana? Dia. Lepas tu kalau jadi imam salat pun, dia. Faham tak? Itu salah pendidikan.
Okey, wa innaka, tengok. Al-yaum, engkau hari ini lebih baik pada aku. Tapi ingat, bila puji, kadang-kadang budak jadi apa? Bangga kan? Oh, ke budak lah, orang tua pun sama kan? Kamu dah hebat. Kita rasa apa? Aku pun rasa macam tu lah. Kan? Bila puji, biasanya rasa bangga, rasa riakan. Terus, rahib ni kantau balik. Okey, kamu dah lagi hebat pada aku. Tetapi ingat, qad balagha min amrika ma ara. Engkau dah sampai satu tahap yang hebat, tetapi wa innaka satubtala. Dengan kehebatan engkau ini, engkau akan diuji lagi hebat. Jadi akhirnya budak ni jadi tak nak riak sikit. Tak ada. Dengar akan diuji, habis. Makna apa tu? Guru yang mursyid. Dia ingatkan pada anak murid dia, kalau kamu hebat, ingat. Jangan bangga. Sebab apa? Ujian lagi besar. Lagi hebat. Dan kata, kamu ni dah jadi hebat, dah popular. InsyaAllah income kamu pun semakin lebat. Bagilah kat aku sikit kan. Dan pesan guru dia, fa ini betuli tak? Pesan rahib kepada Ghulam. Sekiranya kamu diuji, fala tadullu alayya. Jangan tunjukkan padaku. Kalau kamu diuji, contoh dah dipaksa, kamu belajar daripada mana? Jangan sebut aku. Okey, kenapa? Adakah rahib ni takut? Macam saya lah kan. Bila ada pelajar hebat, lepas tu saya kata, kalau dia uji, jangan begitu, belajar dengan siapa? Ada tak guru macam tu? Tak. Yang guru pesan pada anak murid, jangan beritahu kamu belajar dengan aku. Itu tak ada ataupun tak ramai. Yang ramai apa? Kalau orang tanya, bagi tahu belajar dengan aku. Boleh faham? Jadi pertama, guru ni, rahib ni, rendah diri. Tak penting. Belajar dengan siapa? Tak penting. Yang penting apa dah? Kamu beriman kepada Allah, kamu teruskan kerja dakwah kamu. Siapa guru kamu tak penting. Ustaz dia kata jika diuji. Kalau tak uji, tak perlu maknanya. Itu satu. Yalah, kadang-kadang ujian ni kemasyhuran. Betul tak? Ujian kedua, satu, benda yang kita tak suka. Yang kedua, benda yang kita suka. Ujian juga kemasyhuran. Okey, kalau diuji dengan benda yang tak disuka, contohlah budak tu diseksa kan, pun jangan begitu siapa guru. Kenapa? Adakah rahib ni nak jaga keselamatan dia? Agak-agak kenapa? Dalam hadis ni tak disebutlah, tapi pada pandangan saya, supaya nak jaga keselamatan budak ni. Sebab bila budak ni diseksa, kemudian dia beritahu siapa guru, budak ni tak selamat lah. Bukan guru je tak selamat, budak pun akan kena sekali. Okey, kemudian lepasnya Allah bagi kelebihan budak ni apa dah? Wa kana al-ghulam yubri'ul akmah. Budak ni boleh mengubat penyakit sopak, penyakit buta, semua penyakit. Masa tu Allah bagi kelebihan budak ni boleh merawat. Boleh? Tengok. Betul lah Allah bagikan, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya ialah Allah nak bagi tu, kalau pendakwah ni lagi banyak dia boleh menguruskan kehidupan orang lain, membantu kehidupan orang lain, menyelesaikan masalah orang, lagi banyak, lagi lancar kerja dakwah dia. Kan? Ustaz, boleh tak beki rumah? Oh, tak boleh, saya mengajar bahasa Arab je. Ustaz, anak saya ada masalah ni. Oh, tak boleh, saya mengajar dalam kelas je. Jadi akhirnya orang respect tak pada kita. Sebab itulah Nabi ni boleh buat semua benda kan. Semua benda Nabi boleh buat. Gembala kambing boleh. Jadi ketua negara boleh. Jadi suami boleh. Jadi bapa boleh. Jadi atuk pun boleh. Jadi qadi boleh. Jadi ketua panglima perang boleh. Duduk rumah pula buat kerja sendiri kan. Jahit kasut dan sebagainya.
Jadi pendakwah kena boleh buat semua benda, lagi bagus. Patulah yang apa ni? Staf Ghulam yang kat Sabah di Sempurna. Dia ada master, dua-dua ada master kat UAE. Tapi bila dia jadi staf Ghulam, tahu tak kerja dia apa dia? Tahu kerja dia apa dia? Ni belajar BA di Madinah, master kat UAE, bahagian usul fiqh. Tapi bila jadi staf Ghulam di Sabah, tahu tak antara kerja dia apa dia? Kerja dia ialah cari kayu untuk buat jambatan, cari kayu untuk beki rumah orang miskin, sehingga dia tahu dah kedai kayu berapa harga kayu, panjang kayu macam mana, kayu ni harga berapa, semua dia tahu dah. Tapi CG dia apa dah? Master dalam usul fiqh, bukan dalam engineering. Itulah kerja pendakwah sebenar. Jangan duk baca kitab aja, jangan duk dalam masjid, dalam sekolah, dalam seminar aja. Ya Allah. Nabi berdakwah di mana-mana kan? Betul? Di Taif Nabi pergi, di tengah jalan Nabi berdakwah, atas unta Nabi berdakwah. Okey, kemudian bila budak ni dah heboh, terkena, boleh merawat macam-macam penyakit, fasami'a Jalis al-Malik, seorang menteri kepada raja ni dengar budak ni hebat, boleh berubat semua penyakit. Maka raja ni, menteri ni buta. Asalnya tak buta, tapi dalam satu masa dia buta. Bila dia dengar budak ni boleh merawat semua penyakit, dia buat apa? Dengar. Ini cerita daripada Nabi kita SAW. Fa'atahu bihadaya katsira. Menteri ni bawa hadiah-hadiah yang banyak. Faqala, dia pun pergi jumpa budak ni. Ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Ini hadiah semua ni aku akan bagi pada kamu kalau kamu dapat sembuhkan penyakit buta aku. Pengajarannya apa? Ni menteri ni masih kafir ni, masih kafir. Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Adik, fikir. Dia kelah ustaz tak boleh termenung. Tidur lagi tak boleh. Kenapa? Tak, itu untuk budak. Ini raja dulu. Raja bila dia nak sembuhkan penyakit ni, dia sanggup bagi macam-macam hadiah. Sebenarnya Allah nak bagi, inilah cara pemikiran orang yang tak beriman. Pemikiran tak beriman apa dia? Dia tahu nikmat mata sangat mahal, maka dia sanggup bagi apa saja demi untuk dapat melihat. Satu. Yang kedua, orang yang tak beriman dia berfikir apa dia? Orang lain boleh dibeli dengan harta. Itu pemikiran orang tak beriman. Jadi kalau aku bagi harta banyak ni, budak ni akan rawat aku. Tak. Itu bukan cara orang yang beriman. Boleh faham? Sebab itulah kalau Datuk ke Tan Sri pergi berubat, biasa dia bayar mahal kan? Tok Baumu suka orang kampung berubat dengan dia ke Datuk Sri? Datuk Sri? Ada pengalaman. Sebab bila orang kaya ni, duit tak ada nilai bagi dia. Yang penting, sihat. Yang penting sihat. Okey, kita tengok. Bila dia bawa hadiah yang banyak pada budak ni, apa kata budak? Kalau kita duduk tempat budak tu, budak miskin pula. Orang bawa banyak hadiah. Ada iPhone, ada Samsung, kan? iPad, kan? Apa lagi dia yang main game tu? Itu pun dia bawa juga. Ni budak ni. Faqala, maka kata budak. Dengar. Budak yang keluaran daripada mana? Universiti Islam. Keluaran daripada sekolah tepi jalan. Sekolah tepi jalan. Kata budak, inni la ashfi ahadan. Aku tak boleh menyembuhkan seorang pun. Kerja menyembuh bukan kerja aku. Innama yashfi Allah. Yang akan menyembuhkan, yang boleh menyembuh hanya Allah.
Fa'in, tengok. Dah mula dah. Sekarang menteri ni berhajat tak pada budak ni. Sebab budak dia boleh merawatkan. Budak yang cerdik, yang beriman, dia tahu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia bukan cari makan. Bukan cari duit sebanyak. Tak. Tanggungjawab dia beriman, berdakwah. Pastikan orang tu beriman kepada Allah. Apatah lagi orang tu berhajat, dia pun masukkan jarum apa? Jarum dakwah. Apa kata budak ni? Fa in amanta billah, kalau kamu beriman pada Allah, da'autullah, aku akan berdoa pada Allah supaya Allah sembuhkan, dan Allah akan sembuhkan. Oh, syarat sembuh apa dia? Beriman. Masuk tak jarum dakwah? Kita apa? Apa yang bawa ni? Ada BM. Saya nak satu lagi MERS. Itu kita kan? Tak. Semua hadiah budak tolak. Sebab apa? Mindset dia, aku pendakwah bukan pengejar dunia. Aku pendakwah. Aku nak kamu beriman. Kamu beriman lebih mahal daripada hadiah yang kamu bawa. Okey. Fa'amanah menteri ni agak-agak beriman tak? Agak-agak beriman tak? Beriman. Sebab apa? Dia nak sembuhkan ni. Tak apalah, mungkin mereka awal tak ikhlas. Fa'amanah lalu menteri itu beriman billahi ta'ala, dan Allah sembuhkan. Ya Allah. Berjalan tak kerja dakwah? Jalan. Dan siapa yang beriman ni? Rakyat biasa ke menteri? Menteri. Siapa pendakwahnya? Budak. Ada NGO? Ada parti? Ada jemaah? Ada dana yang besar? Tak ada. Pengajarannya apa? Kita ada NGO kan? Ada parti? Seorang menteri pun tak beriman lagi. Pasal apa? Wallahu alam. Tapi budak ni, kenapa menteri boleh beriman? Sebab keikhlasan budak ni. Nilai ikhlas sangat besar, sangat tinggi. Memberi kesan. Kenapa aku tak nak beriman? Budak ni ikhlas. Dan bila aku beriman, Allah pula bagi sembuh. Kenapa aku tak nak beriman? Okey, lepas tu menteri ni balik ke istana. Bila balik ke istana, fa'ata al-malik, dia datang jumpa raja. Fajalasa ilaihi, dia pun duduk sebelah raja. Sebagaimana dia duduk sebelum ni lah. Faqala lahu malik, maka raja berkata kepada menteri, man radda alaika basaruka, siapa pulangkan mata kamu ni? Sebelum ni kamu buta, tiba-tiba celak. Siapa buat kerja ni? Qala, tengok, kata menteri ni, bila iman dah masuk ke sini, tak ada dah. Tak ada rasa takut pada raja, takut hilang jawatan, takut. Langsung tak ada bila iman masuk ke sini. Bukan kat bibir. Apa jawab menteri ni? Rabbi. Raja tanya apa tadi? Siapa yang kembalikan penglihatan kamu? Jawab menteri sepatah, Rabbi. Tuhan aku. Bila sebut je Tuhan aku, raja ni terkejut. Raja kata, walaka rabbu ragil. Kamu ada Tuhan ke selain pada aku? Kan aku Tuhan kamu. Dari mana Tuhan lain ni? Kata raja, kata menteri, qala rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan engkau adalah Allah. Berani tak? Dia tahu tak risiko dia? Risiko dia apa dah? Bukan setakat kena pecat daripada jawatan menteri, kena buang parti. Tapi ada dia takut? Tak. Fa'akhazahu, maka raja pun, raja kan? Dia raja, dia mengaku Tuhan, tiba-tiba menteri dia sendiri tak percaya pada dia. Takkan nak biarkan. Maka raja ni tangkap menteri ni, falam yazal yu'azzibuhu, dia pun azab. Itu je. Kerja raja yang zalim, bila dia tak ada hujah, dia akan buat step yang kedua, iaitu guna kuasa dan menyeksa. Itu je kerja raja yang zalim. Dia nak berdebat, tak ada hujah, tak ada ilmu. Yalah, sesat. Mana ada hujah? Maka dia azab menteri ni, sehinggalah menteri ni tak tahan,
dia pun bagi tahu, aku dirawat oleh seorang budak gulam. Tapi yang dia beritahu awal lagi, yang asal merawat dia ialah Allah, tapi melalui gulam. Maka raja pun panggil gulam. Faji'a bil gulam, lalu dia bawa gulam. Faqala lahu al-malik. Raja pun kata pada budak, "Ai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wal abras wa taf'al wa taf'al." Tengok kata raja, "Wahai budak, ilmu sihir engkau ni dah menyampaikan engkau pada satu benda yang luar biasa. Engkau boleh merawat orang buta, orang sopak, macam-macam penyakit hasil pada ilmu sihir." Nampak? Sebab raja anggap apa dia? Budak ni hebat sebab belajar dengan dia tak tahu di belakang tabir apa yang berlaku. Jadi raja ni berbangga ke marah? Bangga lagi. Kemudian apa kata budak? Faqala lahu, "Inni la ashfi ahadan." Aku tak boleh menyembuhkan seorang pun. Raja kata dia boleh sembuhkan, orang tu boleh sembuh. Budak ni kata, aku tak boleh sembuhkan sesiapa pun. Yang berlaku tu semua adalah Allah yang menyembuhkan. Innama yashfi Allah. Yang menyembuhkan ialah Allah. Bila kata Allah, bercanggah tak dengan akidah raja? Siapa? Tuhan. Kan Tuhan kamu aku. Macam mana ada Tuhan selain pada aku? Maka apa tindakan seterusnya? Raja ni tangkap budak, falam yazal yu'azzibu. Raja sesa budak ni sehingga budak ni tunjuk siapa guru dia sebenar, iaitu rahib. Rahib dah pesan tak dia kan? Tapi dia cerita juga. Kenapa dia cerita juga? Kita tak payahlah, budak kita tua apa kalau pistol kat sini kan, lepas tu cabut kuku pula. Beritahu tak? Siapa ustaz kita? Ya, Ustaz Muin, Ustaz Muin. Okey. Kemudian faji'ah ditangkap pula rahib. Faqila lahu irji'. Raja tak cakap banyak dah. Dia cakap pada rahib, balik kepada agama nenek moyang kamu, murtad. Itu je kerja musuh. Dia nak orang Islam keluar pada Islam, ataupun balik pada agama asal nenek moyang mereka. Fa'abah, lalu rahib ni enggan. Iman menjadikan dia jelas, dia tidak goyah walaupun diancam, walaupun diazab. Bila dia enggan untuk kembali kepada agama raja, apa raja buat? Fada'a bil minsyar. Raja ambil minsyar ni, gergaji. Fawadi'a, dan gergaji itu diletak di atas kepala rahib, di tengah-tengah ni. Kemudian digergaji, fasyaqqa hatta waqa'an syaqqahu. Lalu digergaji sampai terbelah dua. Terbelah dua. Masa nak gergaji dia bius tak? Tak. Kalau bius okey kan? Okey dek? Okey betul? Oh bius lepas tu ustaz gergaji, boleh? Oh tak boleh pula. Okey. Kemudian dia buat depan apa? Depan siapa ni? Depan budak. Kenapa dia buat depan budak? Dia nak suruh budak ni takut gerun, akhirnya murtad balik. Ataupun paling-paling kurang, jangan sebarkan ilmu dia. Jangan berdakwah. Sebab apa? Kalau buat, kena nasib macam guru kamu. Itu strategi musuh. Dulu kini, banyak berlaku ni. Macam saya baca berita di Saudi sekarang kan. Kan dah lain sekarang kan. Dia tangkap ulama-ulama yang beranilah bercakap benar. Dia tangkap, kemudian hilang terus. Supaya apa? Yang boleh ditangkap, diam. Kalau tak, berlaku macam ni. Ada yang ditangkap, dipenjara, diseksa. Ada yang saya selalu dengar ceramah dia. Sampai mata dia tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar. Lepas tu, dia bicara, dia jatuh hukuman, bunuh. Lepas tu tak tahu ke mana. Hilang macam tu. Strategi daripada dia. Yang kat luar tu diam. Kalau tak, berlaku macam ni. Boleh faham?
Jadi digergaji. Sekarang ada tak azab macam tu? Ada tak? Ada tak pemimpin yang zalim, takak yang menentang dia dan dibunuh dengan cara digergaji? Ada? Tak ada. Tapi ada tak yang lebih kejam daripada tu? Contoh? Dengar tak cerita tu? Ini berita kan, semua orang tahu kan. Cuma saya nak sebut je lah. Pernah dengar nama Jamal Khashoggi? Pernah? Jamal Khashoggi? Jamal Khashoggi. 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 Salah baris. Oh, tak pernah? Tak ikut pengembangan? Tak baca berita? Masya Allah, kuatnya baca Quran. Dia, bila dia bercakap benar, kerajaan tak suka pada dia. Jadi bila dia masuk konsul di Turki kan, macam mana dia dibunuh? Kalau ikut berita lah kan, masuk plastik sampai tak bernyawa, kemudian dihilangkan mayat dia macam mana? Ditaruh asid ke badannya sampai hancur. Sampai sekarang tak tahu siapa pembunuh. Walaupun berlaku dalam konsul. Kejam. Sebab apa nak tutup mulut? Jangan. Yang lain yang kat luar diam. Kalau tak berlaku macam ni. Ini. Jadi sipu mereka siapa? Raja. Okey. Kemudian raja pergi yang kedua pula. Dia tak terus bunuh budak. Tengok strategi musuh. Dia tak bunuh budak terus. Dia bunuh siapa dulu? Tak, rahib dulu. Guru dia. Dia antara menteri dengan rahib mana budak ni paling suka, paling sayang? Dia bunuh rahib dulu. Supaya budak ni betul-betul rasa sedih dan akhirnya mungkin takut. Kemudian raja ambil pula menteri. Faqila lahu irja'. Raja kata pada menteri, balik pada agama nenek moyang kamu. Fa'abah, lalu menteri ni enggan. Tengok berapa lama menteri ni beriman. Berapa lama? Sekejap je. Lepas dia dirawat oleh budak dengan izin Allah, dah celakkan, dia pun balik istana, terus ditangkap, terus diseksakan sekejap je. Rasa sempat masuk kelas tadabbur 2 kali je. Okey. Fawadi'a, maka raja pun ambil gergaji juga, letak di tengah-tengah kepala siapa? Menteri dia. Lalu digergajikan sampai terbelah dua. Yang sebelah kanan jatuh sini, yang sebelah kiri jatuh sini. Ini hadis sahih, betul-betul berlaku. Ini kata-kata Nabi SAW. Nabi tidak pernah bercakap kecuali adalah wahyu. Jadi kalau kita tengok azab yang sekarang berlaku ni, jangan terkejutlah. Saya rasa tak ada berlaku macam ni kan. Jangan terkejut. Sebab apa? Yang dulu lagi dahsyat. Okey, lepas tu summaji'a bil ghulam. Yang ketiga, raja bawa budak pula. Faqila lahu, maka dia kata pada budak ni, irji' an dinika. Balik pada agama nenek moyang kamu. Fa'abah, budak ni enggan. Fadafa'u ila nafar. Maka raja pun tolak budak ni kepada sekumpulan pegawai istana. Lalu kata raja kepada pengawal dia, izhabu bihi, bawa budak ni ke bukit. Bila sampai ke puncak bukit, paksa budak ni supaya murtad. Kalau dia tak nak murtad, campak dia daripada puncak bukit. Jadi pengawal dia pun bawa sampai ke puncak bukit, dia paksa budak ni murtad, tapi budak ghulam ni enggan. Lepas tu budak tu buat apa? Tengok, bila imam meresap kat sini, dia hanya bergantung pada siapa? Allah. Dia tak bergantung pada siapa. Dan dia tak takut pada siapa. Walaupun kerajaan, walaupun pengawal yang ramai dan lengkap dengan senjata. Maka budak ni kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dia berdoa. Doa ni bagus, boleh kita amalkan. Bila kita dalam kesempitan, dalam ketakutan, boleh baca doa ni. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ikfinihim,
kifayah, cukuplah engkau bagi aku daripada mereka. Allah makfinihim bima syi'ta, peliharalah aku daripada mereka ni bima syi'ta, mengikut apa yang engkau kehendaki. Doa pendek tapi jelas dan menunjukkan budak ni betul serah kepada Allah 100% dan beradab dalam berdoa. Apa adabnya? Selamatkan aku mengikut cara engkau ya Allah. Beradab tak? Yang ramai berdoa tapi tak beradab. Contoh, ya Allah, anak aku ni nak ambil SPM, bagilah lulus 9A. Tak beradab. Yang adik dia UPSR, biasanya yang sebelum-belum ni dapat 5A. Yang ni pun bagilah 5A. Tak beradab. Kita macam nak mengajar Tuhan. Betul tak? Ya Allah, tengok budak ni. Budak ni bukan nak 9A, bukan nak SPM 9A. Tak. Nak selamatkan daripada musuh ni. Bima syi'ta, ikut kehendak engkau. Engkau nak selamat macam mana, aku serah pada engkau. Engkau lebih tahu. Budak ni tak kata, selamatkan aku. Biarlah tentera ni semua mati. Dan aku biar selamat dan balik ke rumah. Tak ada. Pendek je. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lepas doa ni, doa kalau ikhlas akan dimakbulkan. Apa berlaku? Bukit tu, gunung tu bergoncang. Bila gunung bergoncang, semua tentera raja jatuh dan mati. Budak ni selamat. Logiknya kalau gunung bergoncang, siapa mati dulu? Budak kan? Tapi budak tak mati. Yang mati semua sekali. Tak ada seorang pun yang selamat. Semua mati. Sebab apa? Sebab Allah Maha berkuasa menyelamatkan seorang. Walaupun duduk di tempat yang sama. Walaupun dia adalah seorang budak. Allah Maha berkuasa. Okey. Soalan dia, kenapa raja ni tak bunuh budak macam bunuh rahib dan menteri? Ambil gergaji, belah dua. Faham tak? Rahib dia gergaji. Menteri gergaji. Di situ juga. Tapi budak tak. Dia bawa pergi ke puncak gunung. Orang sesat macam mana? Dia berfikir tentang kepentingan dia. Budak ni aset kepada kerajaan dia. Budak ni cerdik, ada kelebihan, pintar. Ini aset negara. Jangan bunuh. Yang rahib tu dah tua dah, tak ada kudrah dah. Menteri pun dia tak ada masalah dah. Tunggu luput, tarikh luput. Jadi budak ni aset, jangan bunuh. Satu. Yang kedua, kan dia ada perancangan juga, tak, kalau tak beriman bunuh kan. Tolak daripada puncak. Kenapa pergi ke gunung? Ya Allah, banyaknya pengajaran. Kenapa bawa budak pergi ke gunung? Kalau tak nak bunuh pun, janganlah bawa pergi ke gunung. Kan jauh tu. Nak panjat lagi, nak pergi ke gunung satu. Nak panjat lagi satu. Kenapa? Tak. Strategi raja ialah supaya dalam perjalanan yang jauh, budak ni berfikir 1000 kali. Faham tak? Sementara nak sampai ke kaki bukit, ni nak mati ni. Okey lah, kan? Ataupun panjat separuh gunung. Sebab masa lama tu, raja nak bagi masa pada budak ni. Strategi. Satu. Yang kedua, kalau tak beriman, raja suruh bunuh juga kan? Kenapa bunuh daripada puncak gunung? Kenapa tak bunuh dalam penjara ke dalam istana? Kau macam ni, cerita ni panjang ni. Dah habis dah? Dah habis masa dah? Masa dah habis. Okey, tak apalah, kita sambung cerita ni. Banyak pengajaran. Jawapannya ialah, kalau raja bunuh, macam raja bunuh menteri ni, ataupun rahib, orang ramai akan tahu tak? Orang ramai akan tahu tak? Okey, kalau orang ramai tahu, raja bunuh budak, bukan orang tua ni. Dan budak ni dah ada jasa pada orang ramai. Memang semua orang tahu dia baik. Apa imej raja?
Habis bila hari akan datang orang tak undi dia. Faham tak? Jadi biar budak ni mati bukan sebab biar orang tak tahu siapa yang bunuh. Terkejut no? Kalau betul lah dibunuh atas puncak gunung kan. Besok keluar berita apa? Seorang budak membunuh diri. Faham tak strategi? Bersih tak nama raja? Boleh faham? Jadi nak buat jahat pun kena ada strategi. Okey, kita berhenti setakat tu. Setakat budak ni dia bawa ke gunung. Kemudian sampai puncak gunung. Dia tetap beriman. Dia berdoa kepada Allah. Gunung tu bergoncang. Kemudian semua pegawai raja jatuh mati. Dan budak ni ke mana lepas tu? Kita sambung minggu depan. InsyaAllah. Siri kedua. Ini cerita ni lagi seronok daripada cerita drama Korea. Okey, ada soalan ke? Habiskan je Ustaz. Mana boleh. Cerita ni baru separuh ni. Ada separuh lagi. Masa dah habis. Sabar. Kita macam tengok drama bersirikan sabar. Sampai 50 siri. Ini tak sampai 50 ni. Saya ingat 2 siri je. Ada soalan sini? Jafar, pusing sikit. Lighting. Pusing ke sini sikit. Silau. Kalau orang minta sedekah kat kedai-kedai, apa pendapat Ustaz? Perlukah disantuni atau kita tak nak beri sebab kita tengah makan? Dia selalu minta-minta dan takut sedikit penipuan. Dia kalau orang meminta kan, ini budak kan? Budak ke apa ni? Budak. Oh, tak kira siapa lah. Dia tengok siapa yang meminta. Kalau orang tu cacat, buta, kaki sebelah ke kan, memang dia tak mampu bekerja, kita bagilah. Tapi yang terbaiknya, bagi apa? Bagi ilmu. Sebelum kita bagi duit itu, kita dakwah sikit. Pakcik berkenalan. Pakcik dari mana? Macam mana boleh sampai kat sini? Ada anak ke kan? Masukkan jarum dakwah. Lepas tu kita bagilah. Tapi kalau yang meminta tu budak, sihat walafiat, orang tua pun sihat boleh bekerja, jangan bagi. Jangan bagi duit, tapi bagi ilmu. Bagi sikit nasihat. Yang tu yang kita selalu gagal. Kan? Duit mudah kita bagi. Walaupun RM1 je, bukan banyak pun. Tapi yang kita gagal ialah nak bagi nasihat. Tak ada kekuatan kan? Kadang-kadang kita, ya Allah, yelah, kadang-kadang saya yang bercakap pun sama. Bila dia datang meminta, kita tak terfikir dia sasaran dakwah kita. Oh, ni peluang untuk aku berdakwah kan? Macam menteri tadi lah, menteri datang jumpa budak untuk merawatkan penyakit buta. Budak ni fikir apa? Oh, ini sasaran dakwah ni. Bila dia berhajat, aku cakap dia mesti dengar. Kan? Jadi peminta tu kadang-kadang bila dia meminta, dia berhajat. Masa tu sepatutnya lah. Sepatah, cakap sepatah je. Cakap sepatah. Budak ni, dia berdakwah pada menteri, sampai menteri itu beriman. Panjang tak tazkirah dia? Panjang tak? Siapa ingat apa ucapan budak ni pada menteri? Bukan aku yang menyembuhkan. Kemudian, yang kedua, kalau kamu beriman, Allah akan sembuhkan kamu. Aku berdoa, Allah akan sembuh. Panjang tak? Ya Allah. Tak perlu seminar, tak perlu forum perdana, tak perlu ceramah bersiri. Betul tak? Ini forum perdana ceramah 10 siri, seorang pun tak beriman. Perangai macam itulah panas bara, dah 10 tahun. Dua patah je. Okey. Semoga kita diberi kekuatan untuk memikirkan semua orang berhajat adalah sasaran dakwah kita. Jangan anggap orang tu menyusahkan kita. Tak. Mungkin Allah hantar tu nak bagi kelebihan pada kita. Ini peluang untuk aku berdakwah. Nabi kata apa?
La in yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun min humrin na'am. Kalau kamu boleh menunjukkan seseorang sampai dia beriman, ganjarannya apa? Lebih baik daripada unta merah. Harta yang paling mahal di zaman Nabi. Ya Allah. Kita dah nampak duit kan? Yang kita berdakwah itu sebenar ganjaran lebih besar daripada yang kita duk cari itu. Saya ibu tunggal 4 orang anak. Saya pernah sekolahkan anak-anak tahfiz semuanya. Tapi kerana tak mampu nak bayar yuran sewa, yuran saya sekolahkan mereka ke sekolah biasa. Adakah salah tindakan saya itu? Tak salah. Tak salah. Pergi hantar sekolah tahfiz bukan wajib. Pergi hantar sekolah biasa bukan wajib. Pergi hantar sekolah tahfiz bukan sunat. Pergi hantar sekolah biasa bukan sunat. Yang wajib bagi didikan agama. Dan nak bagi didikan agama tak mesti sekolah tahfiz, tak mesti sekolah biasa. Di rumah kamu pun boleh. Semua sahabat-sahabat, anak sahabat jadi orang beriman di mana? Masuk sekolah tahfiz? Bukan. Masuk universiti? Bukan. Dididik oleh mak bapak yang beriman. Jadilah generasi yang terhebat yang tak akan berulang. Dan contohnya budak ni. Budak ni walaupun ditaja oleh siapa? Kerajaan. Dan dirancang untuk mengajar benda yang sesat. Tapi dia boleh jumpa hidayah di tepi jalan. Tapi jangan salah faham. Nanti lepas ni semua keluarkan anak kat sekolah, cari ustaz tepi jalan pula. Jangan. Jangan praktis 100%. Jangan praktis 100%. Itu contoh. Ada yang tanya ni, Ustaz nak tanya berkenaan bisnes atomi. Mestinya jelas mengatakan untuk bantu orang Kristian, apa hukum terlibat secara langsung dengan bisnes. Atomi kan? Saya tak ada bukti. Syarikat Atomi ni keuntungannya digunakan untuk membantu Kristian. Saya tak ada bukti. Tapi sesiapa yang ada bukti dan jelas dia membantu penyebaran agama Kristian, maka hukumnya haram. Hukumnya dosa besar. Dalilnya apa? Allah kata wala ta'awanu 'alal birr wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Syirik Kristian tu dosa besar kan? Menjadikan orang syirik terkeluar daripada Islam. Kita dok membantu secara tak langsung, maka hukumnya haram. Kalau betul ada bukti, hukumnya haram. Macam mana hadapi golongan-golongan yang seperti di Arab yang tak payah hadapi golongan-golongan yang seperti di Arab. Tak, cara kita nak hadapi contoh macam Ghulam tadilah. Mantapkan ilmu kita, mantapkan iman kita. Dan bila kita mantap, bila iman kita kuat, apa nasihat rahib pada budak ni? Engkau akan diuji. Jadi bersedialah dengan ujian. Bersedialah dengan ujian. Apa persediaan yang paling kuat untuk menghadapi ujian? Iaitu kesabaran. Tawakal kepada Allah. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Jadi budak ni bila serah pada Allah, walaupun dia sorang-sorang je. Walaupun dia sorang. Tapi Allah jaga dia. Wallahu a'lam. Bagi yang tak ada tauliah, agak susah nak buat kelas tadabbur. Kawan saya yang ada tauliah pun kena report. Tak apa, jangan fikir pasal tauliah lah. Selagi kita ada ruang untuk mengajar dan untuk belajar, teruskan. Kalau tak ada ruang, kita fikir lain. Sekarang banyak tak ruang untuk kita belajar tadabbur. Kadang-kadang duduk kat rumah aja, betul kan? Tak payah pergi ke masjid, tak payah pergi ke kelas. Sekarang masih banyak peluang, masih banyak peluang dan ruang untuk kita belajar tadabbur. Fikir. Apa khabar fikir? Lama tak jumpa. Nak tanya kalau solat sunat sebelum zuhur, kalau terlambat nak solat zuhur, macam pukul 3 PM, atas sebab-sebab memang tak boleh elak, sangkut dalam jam. Bolehkah saya solat sunat sebelum solat zuhur? Jadi solat sunat qabliyah, kan? Bila kita lewat solat fardu zuhur, bukan disengajakan, maka boleh. Kenapa tak boleh? Waktu solat sunat qabliyah ialah
sebelum solat fardu dan waktu solat sunat ba'da sehingga habis waktu. Cuma yang tak boleh ni kalau kita sengaja melewatkan solat fardu, sengaja lewat solat fardu zuhur, contoh sampai pukul 3.30, lepas tu nak solat sunat. Sebenarnya tak betul tu. Kalau kamu sengajakan lewat solat fardu, nak buat apa lagi solat sunat? Faham tak? Bercanggah tu. Kalau kamu betul nak solat sempurna, dengan menambahkan solat sunat, solat fardu kena yang paling penting utamakan. Solat sunat ni hanya menampung solat fardu. Kalau solat fardu dah ada masalah, dah cacat, macam mana solat sunat nak menampung? Okey. Okey, yang tu apa? Boleh tak bila doa yang disebut oleh ustaz dipuskan dalam Telegram? Boleh. Allah makfini. Ya, ada dalam buku 66 kan? Saya tak nak post beli buku ni. Buku 66 doa dan zikir harian daripada hadis Nabi SAW. Ada doa tu. Saya rasa adalah saya tulis. Doa ketika dalam keadaan tersepit dan sebagainya. Cuba cek tengok ada tak. Allah makfinihim bima syi'ta. Pendek je. Jika mak atau bapa melarang kita berlebih-lebih memberi sedekah pada orang lain, sedangkan anak tu merasa hati sangat lapang bila memberi. Oh, tak faham. Dia nak sedekah. Tapi mak bapak dia kata jangan bagi banyak sangat. Oh, mak bapak larang bagi banyak-banyak. Padahal bila sedekah tu dia selapang hati dia. Tak. Mak tu atau terus memberi sedekah tu. Tadi nak buat benda baik. Mak dia tak bagi lebih-lebih buat baik. Baik sikit lah. Okey. Duit siapa tu? Dia. Duit dia. Kalau duit dia, mak bapak tak boleh masuk campur. Dalam Islam memberi hak kepada setiap orang. Kalau duit orang tu, orang lain tak boleh masuk campur walaupun itu adalah anaknya. Nah. Tapi kalau duit tu daripada bapak dia pesan dia macam ni je. Lebih tu bagi sedekah banyaknya. Ikut dengan cakap bapak lah. Mungkin bapak ni lebih tahu apa keperluan kita kan untuk masa depan kita. Wallahu a'lam. Kalau betul-betul kita nak sedekah banyak-banyak, tunggulah duit kita sendiri. Tunggulah kita kaya nanti. Bolehkah baca bahasa Melayu? Ya Allah, soalan ni dah, saya ingat ni kali ke-10 dah. Bolehkah baca bahasa Melayu dalam berdoa? Tak boleh. Kalau anda bukan seorang mu'allaf, tak boleh. Kalau anda seorang mu'allaf, tak boleh nak baca doa dalam bahasa Arab, lidah pun keras, maka ketika itu boleh baca doa dalam bahasa ibunda ketika sujud. Ketika sujud saja, ketika tahiyat tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi kata, sehampir-hampir hamba kepada Tuhan ialah masa dia sujud. Maka perbanyakkan doa. Dia tak boleh baca bahasa Arab, lidah pun keras. Jadi dia nak kelebihan tu. Maka sebagai ulama kata boleh dia berdoa dalam bahasa Melayu kalau dia tak boleh sebut dalam bahasa Arab ataupun tak hafal ataupun dia mu'allaf. Wallahu a'lam. Ada tak doa? Ada? Cuba baca doa. Oh, tak ada? Oh, saya ingat ada. Okey, doa tak ada dalam buku tu, nanti saya post lah. Jika dulu kita pernah terlibat dalam ajaran tarikat dan sedar ajaran itu salah, tapi kita pernah mengamalkan ilmu yang salah dan sesat itu pula kita bersyahadah. Tak, bertaubat je, tak perlu mengucap balik. Dia tarikat ni bukan sampai tahap terkeluar daripada agama. Bertaubat je, tinggalkan amalan yang lama. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong pada tok guru. Dia untuk tak minta tolong pada tok guru. Dia ada dua. Satu haram, satu halal.
minta tolong pada tok guru yang halal apa dah? Kita minta tolong apa yang dia boleh buat. Boleh tak tolong bacakan buku tu pada saya? Tok guru mampu buat, tak salah. Boleh tak tok guru doa untuk saya? Boleh, tak ada masalah. Itu minta tolong yang boleh. Ada satu lagi minta tolong yang haram, iaitu kita minta tolong daripada tok guru benda yang dia memang tak boleh. Contoh, tok guru boleh tak sembuhkan penyakit saya? Itu haram dan syirik. Ada. Ada, saya ingat ada lah. Muka surat 26. Saya penulis, saya ingat. Ada. Jadi saya tak jadi post beli buku ni. Doa yang dibaca oleh Ghulam ada dalam buku ni. Saya ingat lagi ada. Buku Nafana Doa dan Zikir Harian. Macam mana nak fahamkan orang yang kebaikan mesti ditunjukkan, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Macam mana? Okey, buku ni. Okey. Dah? Buku Nafana Doa dan Zikir Harian daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau saya post dapat satu doa, tapi kalau beli buku ni dapat 66 doa dan zikir harian. Jadi saya tak nak merugikan pelajar. Macam mana nak fahamkan orang yang kebaikan mesti ditunjuk-tunjuk? Saya tak faham soalan. Turun sikit dia. Yang tadi. Apa maksud tu? Macam mana nak fahamkan orang yang kebaikan mesti ditunjuk-tunjuk? Jadi soalannya? Nak tegur perbuatan dia tu. Okey. Allah sebut wa in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Sekiranya kamu tunjuk sedekah, maka fa ni'mahi, dia baik. Tapi baik tu kata ahli tafsir ialah bila tujuan kita tunjuk untuk bagi motivasi pada orang dan kita yakin orang akan ikut. Kalau tak ramai pun sikit lah. Dan kita pula tak terkesan, tak riak dan sebagainya. Masa tu boleh tunjuk. Tapi Allah kata wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu sembunyikan dan bagi pada fakir miskin, wa huwa khairun, dia lebih baik daripada tunjuk. Sebab apa Allah kata lebih baik? Sebab Allah tahu hati kita ni baik macam mana, ikhlas macam mana, kadang-kadang tergugat dengan pujian. Maka Allah kata kalau kamu sembunyi, itulah terbaik. Wallahu alam. Perempuan digalakkan duduk solat di rumah. Kalau berada di masjid, kita berada di bawah doa malaikat. Malaikat bukan ada di masjid je. Tama-tama musim PKP ni. Malaikat ada di mana-mana. Malaikat ada tak dalam rumah kita? Ada. Malaikat ada tak majlis ilmu? Nabi kata, solat wanita terbaik di rumah. Jangan pula kita kata, kena masjid juga sebab doa malaikat. Jangan, itu dah memandai-mandai. Jadi, macam mana nak dapat berada di bawah naungan malaikat? Subhanallah. Saya dah sebut dalam kelas di Bahas semalam kan. Wanita kalau buat 4 benda kan, mudah masuk syurga. Apa dia? Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat suami, kemudian ada tak yang kelima duduk kat masjid? Tak ada. Buat 4. Kalau betul kamu nak doa malaikat ke, ini Nabi kata ganjaran dia apa dah? Bukan doa malaikat. Mudah masuk syurga. Kenapa nak doa malaikat? Yang ni lagi besar. Betul tak? Jadi buat 4 benda ni duduk kat rumah, insya-Allah dijamin masuk syurga. Lebih baik daripada doa malaikat. Ustaz, apa pendapat Ustaz berkenaan menghadiri ilmu agama secara online ataupun menghadiri ilmu agama yang diadakan berdekatan rumah sedangkan waktunya sama? Mana lebih baik?
Dan macam ni lah. Dua-dua ada kebaikan dan ada kekurangan. Nabi kata apa? Nabi buat contoh. Orang yang belajar ni seumpama macam air hujan turun. Air hujan turun di tanah kan. Tanah tu macam hati manusia. Tanah yang pertama ialah tanah tu boleh menerima air dan boleh mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Mana hati orang tu bersih, bila dapat ilmu, dia boleh bagi kebaikan pada orang. Okey? Macam bumi, turun air, keluar tumbuhan, tumbuhan tu beri manfaat pada orang. Itu hati yang pertama. Hati yang kedua, dia hanya boleh menakung air je. Hati tu hanya boleh menakung air saja. Jadi Nabi kata, macam bumi yang menakung air, tapi bumi tu tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Tapi orang lain boleh datang ambil air tu daripada tempat tu dan orang lain dapat manfaat. Bumi tu tak boleh. Makna hati tu tak boleh. Dia dengar tapi dia tak faham ataupun dia tak sampai pada orang. Boleh faham? Yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata bumi yang qayqa'an, iaitu bumi yang kering, turun air pun dia tak boleh menakung air dan juga tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Itu hati yang keras. Dengar apa pun, dia pun tak faham, tak dengar, tak masuk. Jauh sekali nak bagi pada orang. Jadi, yang penting apa dah? Daripada contoh yang Nabi buat ni, yang penting apa dah? Tempat belajar ke apa? Hati. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu. Betul lah ada hadis, malaikat penuh buka sayap dan semua malaikat berdoa pada orang yang berada dalam majlis ilmu. Tapi kalau hati yang duduk dalam majlis ilmu tu kosong, 5 tahun dia belajar tak berubah apa-apa. Sebab apa? Dia jenis yang ketiga. Ada orang yang belajar kat rumah online tapi hati dia jenis pertama. Dia faham, dia dengar, dia amal, dia sampaikan. Berapa ramai yang dapat ilmu daripada dia yang hanya belajar kat rumah. Sebab apa? Hatinya bersih. Boleh faham? Dan pengalaman saya lah sejak PKP ni kita buat kelas online, dibandingkan, saya ingat berapa bulan baru kelas online ni, 6-7 bulan kan, dibanding dengan saya buat kelas secara offline di rumah ke di masjid ke, 7-8 tahun kesannya sangat-sangat berbeza. Yang mendengar secara online lagi hebat kesannya, sampai boleh buat nota, boleh buka kelas, boleh mengajar orang. Orang pula ada masalah, tanya dia walaupun dia bukan ustazah. Hasil daripada apa? Ilmu online. Jadi ilmu online ni sebenarnya kita belajar berguru, tak laki juga. Sebab ada nampak ustaz kat depan kan. Lepas tu boleh tanya soalan, ustaz jawab direct. Cuma jarak je. SOP kan. Wallahu alam. Nak tanya, kalau saya buka kedai makan, lepas nak tutup kedai, ada makanan lebih, saya tak boleh nak jual untuk esok. Jadi kalau saya buang makanan tu masih elok, berdosa ke saya atas sebab membazir? Kalau saya sedekah, nanti pekerja curi awal-awal untuk sedekah. Ha? Dia nak sedekah, takut kerja dia mari awal, dia ambil waktu dulu sebelum ada waktu. Macam mana pekerja curi? Adik yang berniaga macam ni dalam dilema lah. Contohnya restoran kan. Bila makanan dah terlebih, kadang-kadang tak habis. Kalau dia buang, berdosa. Sebab benda tu elok lagi. Kalau dia bagi pada orang, jadi isu juga kan. Sekarang pun ada isu. Ramai yang restoran bagi makanan kepada sekolah agama ke mak tahfiz. Kadang-kadang makanan tu masa dia bagi elok, tapi lepas setengah je dah rusak kan. Kemudian satu lagi isu, kita bagi tu bukan kerana Allah. Bagi sebab tak habis. Kan? Sebab itulah kita bagi yang tak berapa elok. Kalau betul ikhlas, bagi yang masa mula-mula nak masak tu. Mula-mula masak akan panas lagi. Jadi dilema, saya pun carilah jalan keluar. Kalau selalu buka kedai dan selalu tak habis, besok kita buat sikit lah. Jangan buat banyak. Biar tak cukup, jangan bazir.
Lepas tu standby je. Kalau tak cukup, kalau habis, standby je. Masak. Masak jangan banyak. Orang kita fikir apa bila berniaga? Nak duit banyak. Maka sebab tu dia masak banyak kan? Tapi sepatut orang berniaga ialah dia kena fikir, dengan perniagaan aku, pahala bertambah, dosa kurang. Jangan pahala tak ada, kemudian dosa pula bertambah. Sebab apa? Membazir. Untung tak banyak mana, dosa yang bertambah. Jangan. Sebab tu Allah puji tak peniaga? Allah puji peniaga dalam surah An-Nur. Tapi peniaga yang macam mana? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Peniaga-peniaga yang tak pernah dilalaikan perniagaan mereka daripada berzikir pada Allah, mentaati Allah dan berdirikan salat. Peniaga ni sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk waktu dia salat dan dia pastikan dia tak membazir. Surah 24 ke? Rijalun la tulhihim. Ayat 37. Satu lagi cara alternatif nak mengelakkan dari pembaziran, iaitu buka restoran masakan panas. Ala carte kan? Makna bila order baru kita masak. Jadi tak akan berlaku pembaziran. Betul tak? Tukar. Ala carte. Apa punca penyakit was-was? Was-was ni mana? Tak yakin dah. Jadi punca penyakit was-was ialah tak yakin pada Allah. Tak yakin pada diri sendiri. Orang was-was ni lagi bahaya apa dah? Dia tak percaya pada diri sendiri. Nabi cakap salat macam ni. Angkat takbir sekali. Dia tak percaya pada Nabi. Dia angkat pula 3 kali. Kan? Makna dia tak percaya pada Nabi dan lagi parah, dia tak percaya pada diri dia sendiri. Itu yang menjadikan was-was. Jadi cara nak merawatnya, tambahkan ilmu, mantapkan ilmu, belajarlah sunnah-sunnah Nabi dan sentiasalah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Isteri bangun qiyam malam, mesti ada izin suami tiap-tiap malam. Atau sekali izin dah cukup sampai bila-bila? Tak, dia kalau kita sebenarnya kalau dah kahwin, kita kenallah suami kita kan. Kalau kita bangun sekali, ataupun kita minta izin sekali, dia izinkan. Makna lepas tu dia izinlah, tak payah minta malam-malam. Nanti dia boring kan, dia tak malam nak. Dahlah dia pun tak bangun. Lepas tu suami pula, isteri minta tiap malam. Jadi kalau minta sekali dia bagi tu, teruskan. Kalau dia tak suka, mungkin insya-Allah dia akan tegur lah kan. Terima. Doa ketika berdepan musuh. Ada. Siap bagi muka surat tu. Beli buku tu. Apakah pendekatan yang boleh dipilih untuk menarik ibu bapa yang tidak beriman ke arah Islam yang luhur? Pertama sekali akhlak lah. Akhlak anak-anak. Akhlak anak-anak. Tunjuklah akhlak yang baik. Mak kata apa pun, mak marah pun jangan tengking, jangan tinggi suara, jangan guna bahasa yang kasar. Tunjukkan kita ni beradab, baik. Walaupun orang kata apa, mak tengking ke, bapak marah ke, kita tak melawan. Itu satu. Yang kedua, buat baik pada mak bapak. Jangan akhlak baik tapi tak buat baik pada mak bapak kan. Sama dengan Ghulam tu. Ghulam berjaya dakwah dia apa dah? Nanti penghujung cerita tu, hampir semua rakyat beriman. Sebab apa? Dia buat baik pada orang. Bila buat baik pada orang, tiba-tiba ada bukti yang mengukuhkan lagi bahawa budak ni betul, terus orang beriman. Tanpa cakap panjang, tanpa fikir panjang. Jadi buatlah baik pada mak bapak, walaupun dia buat jahat pada kita. Selalulah bantu, tanya khabar dia. Kalau dia perlukan duit, bagi duit. Dia perlu bantuan, tenaga, pergilah balik bantu dia. InsyaAllah satu hari hatinya akan lembut. Dan ini kaedah daripada Allah, daripada Al-Quran, surah Fussilat. Allah kata apa? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau dia jahat, kita buat baik je. Dia jahat, kita buat baik lagi. Allah kata apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Apa lepas tu?
kalau kamu dengan dia ada hubungan permusuhan, tapi dia buat jahat, kamu buat baik. Dia buat jahat, kamu baik. Allah kata di hujungnya, waliyun hamim. Hubungan kamu akan jadi kawan baik. Ya, logik tak? Kita buat baik pada dia, dia buat jahat. Kali kedua, kita buat baik lagi. Dia fikir dah 10 kali. Kenapa aku nak buat jahat pada orang buat baik ni? Teruk sangatlah aku. Kan? Kalau kita selalu buat baik, akhirnya dia akan berhenti. Sebab rasa tak patut dia buat jahat kepada orang yang buat baik. Dah? Ha? Mana? Apa pandangan agama tentang badan haji? Badan haji ni saya dah jawab sebelum ni. Kalau mak bapak kita yang meninggal masa dia hidup, dia wajib mengerjakan haji tapi dia tak buat, maka jatuh wajib lah. Bila dia meninggal, kita buatlah upah haji untuk mereka. Tapi kalau mak bapak kita masa hidup, dia miskin, memang tak mampu, memang tak wajib pun buat haji. Tiba-tiba dia meninggal, tak payahlah kita buat badan haji. Sebab kenapa nak buat? Tak wajib pun. Buatlah yang paling lebih besar manfaatnya kepada mak bapak. Apa dia? Kita niat sedekah jariah kepada mak bapak. Jadi pahalanya terus mengalir kepada mak bapak. Tapi kalau buat badal haji kepada mak bapak yang masa hidup tak mampu, pertama, haji itu belum tentu mabrur. Yang kedua, kalau mabrur pun pahala dia sekali langsam je. Dia bukan jariah. Wallahu a'lam. Satu lagi saya nak sebut pasal badal haji. Badal haji ni, biasa orang bagi upah haji ni, harga dia murah, 1,500, kan? 2,500. Tak patut tu, tak patut. Bagaimana kamu nak suruh orang buat kerja haji yang sangat berat dan susah hanya dengan bagi 1,500? Akhirnya apa berlaku? Sebab ini pengalaman saya hidup Mekah 10 tahun lebih. Ramai orang bagi upah haji kan, 1,500. Bila dah banyak sangat, dia sub. Dapat pada orang Indonesia, pelajar Indonesia, katalah dapat 5. Dia tak boleh buat ke 5-5. Dia pun cari kawan. Tapi yang dia beri 1,500, dia potong 200. Kawan tu pula yang dia sub dah ada upah haji. Dia pun sub pula pada kawan lain. Last kali yang dapat 500. Cuba bayangkan, buat haji dalam keadaan susah dengan 500. Dia akan buat cincai. Kalau betul kita sayang pada mak bapak kita, cari orang yang berilmu. Dan bagilah harga macam orang buat kerja haji. Kalau 10,000, bagilah. Sebab ini haji untuk bapak kamu. Ada pula haji bapak kamu 1,500. Kan? Ha? Wallahu a'lam. Nak tanya Ustaz, saya apa tu? Kitab. Baca kitab daripada Al-Amal untuk Kelebihan-kelebihan amal, hadis sahih dan lemah. Bolehkah saya baca untuk ahli keluarga? Boleh baca buku apa sahaja, tapi pastikan sumber rujukannya betul. Kalau nak baca buku Fadail Amal, tak salah, tapi cek dulu. Kalau hadis sahih, baca. Kalau hadis dhaif, kena bagi tahu. Kalau hadis palsu, jangan baca. Oh Ustaz, saya tak tahu yang mana sahih. Jangan baca. Cari buku yang betul-betul semuanya sahih. Kita nak sampaikan kepada keluarga kita, nak bagi makan pun, bagi makanan terbaik. Nak beli pakaian pada anak keluarga kita, bagi yang terbaik. Ini nak bagi agama, lagi kena terbaik, lagi kena pastikan kesahihannya. Sebab agama tu anak kita nak bawa sampai ke akhirat. Jangan pakai cincai je. Wallahu a'lam. Sekarang saya dengar ustaz di FB dan juga ustaz-ustaz lain, sama juga pahala dapat. Mengajar ilmu jambik macam ajar masak, ajar faham pokok. Ada apa dia soalan tu? Dia buat benda-benda kehidupan harian lah, muamalah kan. Ajar memasak, dia buat kelas mengajar tanam pokok. Kat situ tak ada unsur dakwah pun. Kehidupan. Ada ganjaran ada tak? Ajar orang. Mengajar benda-benda tu. Dia macam ni. Syarat sesuatu amalan akan jadi pahala dan diterima oleh Allah, dua aja. Satu, buat betul-betul kerana Allah. Yang kedua, perbuatan itu mesti menepati sunnah Nabi. Ataupun paling kurang tidak haram. Okey, kita ajar masak.
ajar orang memasakkan. Niat kerana apa? Kalau bukan kerana Allah, tak jadi pahala, dapat dunia lah. Betul lah, tak berdosa. Tak dapat dosa. Tapi tak dapat pahala. Sebab kita buat bukan kerana Allah. Apa saja yang buat bukan kerana Allah, tak jadi pahala. Belajar, mengajar menjahit ke, kan? Tapi kalau kita kata, niat, aku ajar masak ni kerana Allah, supaya bila dia pandai memasak, dia dapat jadi isteri yang baik untuk suaminya, dan suaminya pun sayang pada dia, dan dia boleh fokus pada ibadat. Okey? Kerana Allah dapat pahala. Boleh? Panjangnya niat ustaz. Tak apa. Tak apalah, yang penting dapat pahala tu. Lelaki dibenarkan kahwin 2, 3 ataupun 4. Adakah kahwin seorang saja sebenarnya adalah lebih baik di sisi Allah walaupun dia mampu dalam segi zahir dan batin? Tak, yang terbaik ialah bila dia boleh berlaku adil. Kalau dia boleh berlaku adil pada 2, 2 lah baik. Kalau dia boleh berlaku adil pada 4, 4 lah yang baik. Boleh? Tapi kalau dia tak berlaku adil, tiba-tiba dia kahwin 2, 2 tu tak baik lah. Bahkan dia akan menanggung dosa. Kalau dia rasa macam saya tak boleh lah berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Kalau nak banyak sabar, dalam syurga ramai. Masa saya bekerja bos, saya ada berhutang. Iaitu tak bayar gaji. Dia berpindah. Tapi saya dah halal. Semua hutang dia tanpa berjumpa dengan bos saya. Adakah halal saya diterima? Dan bos saya tak berhutang dengan saya? Ya? Yes. Yang bos tu ataupun siapa yang berhutang sangkut bila orang yang dia berhutang tu tak halalkan. Bila orang yang dia berhutang tu halalkan, lepas. Walaupun orang yang berhutang tak tahu. Tapi kata ulama, kalau kita beritahu kita halalkan hutang, lagi baik. Kenapa? Bila kita bagi tahu kita dah halalkan hutang dia gembira tak? Dia gembira. Gembira tu menggembirakan orang adalah ibadat. Bahkan amalan yang antara yang Allah suka. Dia sangat seronok, ya Allah, kalau tak saya susah nak hidup, duk fikir pasal hutang-hutang. Bila awak lansaikan gembira, itu ibadat yang antara yang paling Allah suka, menggembirakan orang. Seseorang mula mengikut kelas agama, tapi bila dia ceritakan kelas agama ini, menyuruh kita belajar tentang apa tu? Kitab Taurat dan Injil. Mula memperlekehkan orang yang, tak betul lah tu. Tak betul. Tahu Marisa tu. Bila dia menceritakan kelas agama, menyuruh kita belajar, tak betul tu. Dia bila dah datang Quran, semua kitab lain terbatal. Taurat ke Injil terbatal. Jadi tak boleh kita belajar selain daripada Al-Quran. Kecuali kita belajar daripada kitab Taurat sebagai perbandingan agama dan untuk kita berdakwah. Itu tak apa. Kalau tujuan untuk berdakwah, nak berhujah dengan orang Kristian ke Nasrani, itu tak apa. Tapi sebelum kita belajar kitab lain, kita kena mantapkan ilmu Al-Quran. Kalau tak, kita boleh goyang dan terpesong. Sekarang ni macam mana selawat ada, selawat apa yang terbaik? Macam selawat ada. Macam-macam besi selawat. Selawat yang terbaik ialah yang datang daripada Nabi. Selawat yang terbaik ialah salawat Ibrahimiyah yang kita baca masa tahiyat akhir. Adapun selain daripada itu yang bukan daripada Nabi, sebaik-baik tinggalkan. Kenapa nak tinggal yang terbaik, iaitu daripada Nabi yang merupakan wahyu, dan nak ambil selawat yang daripada manusia? Mungkin betul, mungkin salah. Mana kita tak cerdik lah. Cara penilaian kita tak betul. Ambil yang kurang pasti betul dan tinggal pada yang pasti-pasti betul. Kalau kita ada berhutang dengan seseorang tapi kita lupa untuk bayar, dan orang itu pun tak minta, apa hukumnya? Terlupa nak bayar. Sekarang dah ingat kan? Bayarlah. Sekarang dah ingat, bayarlah. Kalau terlupa, semoga Allah ampunkan dosa. Kalau rasa mampu bawa isteri ke syurga, silakan bang. Siapa tu? Fariziani. Janganlah nasihat macam tu.
Tak tahu nak perli ke nak bagi motivasi. Apakah hukum kita tegur ustaz yang tak ikut Al-Quran dan hadis ataupun yang tidak buat apa yang dia ajar? Sebenarnya hukum menegur orang yang buat salah, hukumnya adalah wajib, fardu ain. Walaupun yang buat salah tu adalah ustaz. Sebab Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran. Siapa saja melihat kemungkaran. Siapa saja, anak murid ke, guru ke, pemimpin ke, rakyat, tengok kemungkaran. Daripada siapa? Tak kira daripada siapa. Falyughayyirhu biyadihi. Dia kena ubah. Jadi Nabi tak kata kemungkaran apa dan kemungkaran daripada siapa. Yang penting benda tu betul-betul ulama sepakat kemungkaran. Maka kena tegur. Dan cara tegur dengan kuasa, dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidah. Kalau tak mampu dengan hati. Jadi ustaz sepatut ustaz tak payahlah terasa hati bila ditegur oleh pelajar. Sepatut ustaz berlapang dada dan ucap terima kasih pada anak murid. Sebab bila anak murid tegur, itulah tanda anak murid sayang pada guru. Tegurlah. Apa masalah? Saudara kita ni Nabi kata saudara kita Nabi kata seperti cermin, kan? Cermin kepada kita. Kadang-kadang kita tak sedar kesalahan kita. Bila duduk depan cermin, baru kita nampak jerawat, kan? Kita tak nampak jerawat bila melainkan setelah depan cermin. Jadi anggaplah saudara kita, termasuklah pelajar kita, cermin. Dia nampak kesalahan, kita tak nampak. Maka berterima kasihlah pada dia yang menegur kita. Okey dah. Oh, 12.30 dah. Ya Allah. Kenapa tak bagi tahu? Okey, cukup lah. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insyaAllah. InsyaAllah hujung minggu ni kita akan buat tadabbur tour ke Pulau Pinang. 9 dan 10. Siapa yang nak join boleh bagi nama pada Puan Haniza, insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.